TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang menonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Nisa K. Seperti biasa, ada banyak tips-tips peperiksaan SPM khususnya kepada calon-calon SPM 2021 untuk kita kongsikan pada hari ini, dan Nisa nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Sekiranya perlu keluar rumah, pakailah pelitup muka dengan kemas dan baik, jaga penjarakan fizik 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun, dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, agak-agaknya apa tips peperiksaan yang akan kita kongsikan pada hari ini? Jadi jom kita tonton dahulu profil guru yang akan bersama-sama dengan kita. Jom sama-sama kita saksikan. Baiklah semua, mari kita persilakan Cikgu Rozana yang merupakan guru mata pelajaran sejarah dari SMK Seremban Jaya 2 Negeri Sembilan. Apa khabar Cikgu? Selamat datang ke Didik TV. Seronok Cikgu, okey perasaannya? Okey, ada nervous sikit tapi okey je. Tak mengapa. Jangan nervous, nanti saya pun nervous Cikgu. Okey, baiklah. Kita akan membincangkan topik kita hari ini, mata pelajaran sejarah, di mana saya rasa mungkin ada ramai yang rasa alamak susah je. Tetapi sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, saya nak persilakan Cikgu Rozana untuk sanitasi dahulu tangan kita. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Kemudian saya Cikgu ya. Dalam pada kita menjaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih, dan adik-adik di rumah sekiranya pergi ke mana-mana, bawalah gel pembasmi kuman bersaiz poket bersama-sama dengan anda. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan mata pelajaran sejarah Cikgu ya. Mungkin yang ramai rasa macam Cikgu, sejarah ni susah lah Cikgu. Nak kena ingat peristiwa tu, nak kena ingat nama tokoh ni, macam-macam. Susah ke Cikgu sebenarnya? Sebenarnya sejarah ni mata pelajaran yang seronok kalau kita faham apa yang cikgu ajar. Lepas tu sebenarnya ada banyak teknik untuk kita ingat, untuk kita faham. Baik. Satu lagi, bila SPM wajib lulus, kita kena kuasai kebat. Tapi ada teknik yang mudah untuk pelajar jawab soalan. Ya, seperti yang kita ketahui sepanjang episod kali ini, pastinya banyak teknik-teknik dan juga tips-tips yang akan Cikgu Rozana kongsikan. Tetapi saya tidak bersendirian di sini. Saya ada kawan-kawan yang nak join kelas kita pada hari ini, nak menyertai kelas kita. Jadi jom saya nak persilakan rakan-rakan saya di Google Meet. Okey, baiklah. Rakan-rakan akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi. Tetapi kita akan berkenalan dengan mereka selepas kita rehat seketika. Saya akan jumpa anda selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azrul Azwandi bin Amir dan saya bersekolah di SMK Seremban Jaya 2. Saya calon SPM pada tahun 2021 ini. Harapan saya untuk SPM 2021 ini ialah mendapat keputusan yang cemerlang untuk membanggakan ibu dan ayah saya. Untuk saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021 ini, saya perlulah menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru pada musim PDPR ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amrin bin Syamruddin, bersekolah di SMK Seremban Jaya 2. Saya calon SPM 2021. Harapan saya untuk SPM 2021 ini ialah untuk mendapat keputusan 5A dan ke atas supaya dapat melanjutkan pelajaran dengan kos yang saya inginkan. Untuk mendapat keputusan 5A, saya haruslah menumpukan sepenuh perhatian ketika guru mengajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam tajuk bab 9 ini, saya akan mempelajari bagaimana Perlembagaan Pusatan Tanah Melayu dibubail. Selain itu, saya dapat mengetahui isi kandungan yang terdapat dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Ia menjadi asas kepada perlembagaan pada hari ini. Saya akan menggunakan kaedah akronim untuk mengingat fakta seperti tugas Suruhanjaya Red dan langkah pengubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
Akhir kata, harapan saya untuk calon SPM tahun 2021 ni semoga mendapat keputusan yang cemerlang, insya-Allah, amin. Didik TV KPM. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Nisa. Hari ini mata pelajaran kita adalah mata pelajaran sejarah. Jadi bagi calon-calon SPM 2021 ini adalah waktu untuk kita sama-sama ulang kaji. Baiklah Cikgu Rozana, sebentar tadi saya ada sebutkan ada rakan-rakan yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Hai semua, salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan? Ada yang tak buka video tu? Oh ya, nampak dah wajah-wajah manis rakan-rakan kita. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Kita akan mulakan dengan Borid Iskandar. Sila perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera. Nama saya Borid Iskandar bin Abu Bakar dan saya bersekolah di SMK Seremban Jaya 2. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang doktor pakar bedah. Wah, terima kasih Borid Iskandar, doktor pakar bedah. Baiklah, seterusnya kita ada Nurin. Silakan Nurin, perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera. Nama saya Nurin Karina Izzati binti Muhammad Arfian. Cita-cita saya nak jadi doktor. Wah, terima kasih Nurin. Seorang lagi bakal jadi frontliner di negara kita. Kemudian kita ada Syahirfan. Silakan Syahirfan. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Ilham bin Muhammad Izzuan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Semenanjaya 2. Saya bercita-cita menjadi pensyarah. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Kristina. Silakan Kristina. Selamat sejahtera. Nama saya Nur Kristina binti Muhammad Sabri. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Semenanjaya 2 dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang ahli kriminologi. Wah, tadi pensyarah, kemudian kriminologi pula. Baiklah, terima kasih Kristina. Kemudian kita persilakan Nazirah untuk perkenalkan diri. Silakan. Hai, nama saya Nur Nazirah Batrisha binti Zakaria. Saya bersekolah di SMK Seremban Jaya 2. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang ahli terapi fizikal dalam bidang pediatrik. Wah, terima kasih. Cita-cita yang semuanya bagus-bagus. Kita dengar pula apa cita-cita rakan kita yang terakhir sekali iaitu Luqman. Silakan Luqman.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Saya Muhammad Luqman Amsyar bin Jamaluddin. Saya bersekolah di SMP Seri Jaya 2 dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor. Terima kasih. Terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita semuanya dari SMK Seremban Jaya 2 dengan cita-cita mereka yang sangat-sangat besar dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini satu hari akan membantu adik-adik untuk capai cita-cita. Baiklah, kita pun tak nak buang masa. Kita akan mulakan sesi kita dengan Cikgu Rozana. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pelajar-pelajar saya semua dah ready dah. Jadi hari ini cikgu nak menyambung pembelajaran kita untuk tajuk tingkatan 4 dalam bab 9 iaitu penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Sebelum tu saya nak ulas sikit dalam siri pertama, Cikgu Azhari ada menceritakan bagaimana usaha Tunku Abdul Rahman dan tokoh-tokoh kemerdekaan yang lain telah pergi ke London untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi British telah memberi persetujuan untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Jadi selepas itu terbentuknya satu Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang juga dikenali sebagai Suruhanjaya Red. Tujuan Suruhanjaya Red tu ialah untuk menggubal dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Kena sebut satu-satu sebab dia memang panjang. Memang nama dia panjang. Ya. Okey. Seterusnya, apa yang kita nak belajar hari ini ialah menerangkan langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan menghuraikan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, bila dilihat di skrin ni, ada 3 langkah untuk menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu iaitu mendapatkan memorandum daripada pelbagai pihak, merangka draft perlembagaan dan mengadakan rundingan. Seterusnya, apa itu memorandum? Memorandum ni ialah dokumen bertulis. Jadi Suruhanjaya ni menerima memorandum daripada Raja-Raja Melayu. Jadi apa yang dituntut oleh Raja-Raja Melayu? Raja-Raja Melayu inginkan seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Jadi Yang di-Pertuan Agong sekarang ni, yang ada sekarang ni ialah hasil daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Yang di-Pertuan Agong ni akan dipilih dalam kalangan Raja-Raja Melayu dan tempoh jawatannya selama 5 tahun. Okey, seterusnya ialah memorandum daripada parti politik. Contohnya, memorandum daripada parti MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada aliran bahasa Inggeris atau vernacular diteruskan dan mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Okey, cikgu nak tanyalah dalam slide ni ada konsep vernacular. Okey, Warid, boleh tak bagi saya maksud vernacular? Silakan Warid. Warid. Apa maksud vernacular? Okey. Vernacular bermaksud sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Okey, sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Jadi vernacular ni ialah konsep. Jadi dalam sejarah ni kita kena faham konsep. Sebab kadang-kadang ada soalan yang tanya konsep kan. Kalau kita tak faham maksud konsep, kita tak boleh jawab. Okey, seterusnya ialah mengeluarkan draft. Jadi memorandum tadi kemudiannya dibincangkan, kemudiannya Suruhanjaya akan mengeluarkan draft. Draft ni ialah perlembagaan awal. Maksudnya cadangan perlembagaan sebelum adanya satu perlembagaan yang sah. Okey, cikgu nak minta Nazirah Batrisha baca apakah draft yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan. Silakan Nazirah. Draft yang pertama ialah meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan mempunyai kuasa tertentu. Yang kedua, sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di tanah Melayu. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Yang keempat, raja diterima dengan konsep
raja berperlembagaan dengan seorang yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Yang akhir sekali, sebuah parlimen dengan majlis mesyuarat, Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Terima kasih Nazira. Okey, terima kasih Nazira. Kalau kita tengok kat sini ada juga konsep jus soli. Jus soli kan kalau soalan keluar kita kena faham apa maksud konsep jus soli. Okey, Luqman. Apa maksud jus soli? Jus soli bermaksud kewarganegaraan yang longgar. Okey, jus soli maksudnya kewarganegaraan yang longgar yang diperkenalkan oleh British semasa pentadbiran Malayan Union. Okey, tadi kita dah ada 2 langkah. Satu, menerima memorandum. Yang kedua tadi mengeluarkan draft dan yang ketiga ialah rundingan. Rundingan antara Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak, Ong Yok Lin, VT Sambantan dengan kerajaan British untuk membentuk satu perlembagaan. Maka hasil rundingan itu menyebabkan draft itu kemudian dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen British. Akhirnya, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu berkuat kuasa secara rasminya pada 31 Ogos 1957. Okey, cikgu nak tanya Nurin. Cikgu nak Nurin bagi apa 3 langkah tadi? Kita ulang kaji semula. Apa 3 langkah tadi? Okey, 3 langkah yang meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Sistem kewargaan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di Malaysia. Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Okey, Nurin kena semak balik. Ada 3 langkah tu. Siapa yang boleh betulkan boleh angkat tangan. Siapa nak bantu Nurin? Ada rakan-rakan yang nak bantu Nurin? Silakan. Nazira. Yang pertama melalui bahasa dan pendidikan, yang kedua draft dan yang ketiga rundingan. Saya rasa 2 betul. 2 betul. Okey, cikgu pertama bagi jawapan dia. Yang pertama menilai memorandum. Yang kedua mengeluarkan draft. Yang ketiga mengadakan rundingan. Betul. Jadi pelajar kena, itulah cara belajar sejarah ni, kena ulang. Barulah kita boleh dapatkan fakta, untuk ingatkan fakta. Okey. Betul. Kita beralih kepada soalan objektif. Soalan objektif ni soalan kertas 1 ya. Yang sekarang markah dia 40 markah. Ini antara contoh soalan yang boleh dikeluarkan daripada subtopik ni. Sebab sekarang ni KSSM dia punya permarkahannya tu berbeza dengan KBSM. Betul tu. Jadi pelajar ni kena usaha tu 200%. Sebab dia tak ada kertas 3. Okey, contoh soalan. Apakah peranan Raja-Raja Melayu dalam sistem pentadbiran Tanah Melayu? A. Berbincang dengan British tentang kedudukan Raja-Raja Melayu. B. Menjadikan Tanah Melayu sebagai sebuah negeri yang merdeka. C. Melindungi kedudukan hak istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. D. Membela nasib penduduk Tanah Melayu. Okey, cikgu nak Christina jawab. Christina, rakan-rakan di rumah boleh turut sama jawab. Okey. Silakan Christina. Apakah peranan Raja-Raja Melayu dalam sistem pentadbiran Tanah Melayu? Jawapannya ialah C. Melindungi kedudukan hak istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, jawapannya peranan Raja-Raja Melayu, jawapannya C. Melindungi kedudukan hak istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Kita tengok contoh lagi. Mengapa ahli UMNO tidak bersetuju dengan konsep jus soli? Tadi jus soli tadi kan, kerakyatan yang longgar. Okey, A. Menyebabkan UMNO hilang pengaruh politik. B. Bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. C. Bimbang proses kemerdekaan akan tertangguh. D. UMNO tidak mahu kepimpinan diterajui kaum lain. Okay, cikgu nak dengar suara Syahirfan. Syahirfan jawab. Apa jawapannya ni? Silakan. Mengapa ahli UMNO tidak bersetuju dengan konsep jus soli? Jawapannya ialah B. Bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Okey, jawapannya
B. Bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Okey Nisa, boleh kita teruskan dengan soalan struktur? Boleh, tak ada masalah. Okey. Ini ialah contoh soalan struktur yang wajib dijawab dalam kertas 2. Okey, ini contoh soalan. Dalam satu soalan struktur ada 10 markah. So pelajar tak ada pilihan, wajib jawab. Okey, contohnya ini soalan yang ada stimulasi. Kita panggil yang penyataan di atas tu ialah stimulasi. Pelajar jangan abaikan macam tak penting je. Yang inilah kadang-kadang ada idea untuk jawapan dan kadang-kadang ada jawapan dalam stimulasi ada kata tu. kunci. Jadi jangan sesekali abaikan. Baik. Okey. Contohnya soalan, raja di atas menunjukkan memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu kepada Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Soalan yang A, apakah tuntutan dalam memorandum yang dikemukakan Raja-Raja Melayu kepada Suruhanjaya Perlembagaan? 2 markah. 2 markah, baik. Okey. B, nyatakan perkara yang terkandung di dalam draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. 4 markah. C, langkah ke arah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka menunjukkan kesepakatan antara ahli Suruhanjaya dengan Raja-Raja Melayu dan rakyat tempatan. Apakah kepentingan permufakatan untuk kestabilan negara? 4 markah juga di situ. 4 markah. Okey, kalau tengok A dengan B itu ialah soalan fakta. C ialah soalan kebat. Kebat ni ada 2. Satu kebat berfakta dan satu kebat terbuka. Yang ini kebat terbuka. Maknanya Nisa, kebat terbuka ni jawapan dia ialah idea pelajar sendiri. Sebab tu saya kata bila pelajar kuasai kebat, dia mesti boleh jawab. Tak ada masalah. Kuasai kebat dan boleh menulis. Jadi adalah teknik dia kan. Okey, kita tengok jawapan. Okey. Apakah tuntutan dalam memorandum yang dikemukakan Raja-Raja Melayu kepada Suruhanjaya Perlembagaan 2 markah? Sebenarnya dalam stimulasi tadi tu ada contoh jawapan yang dikenali sebagai yang di-Pertuan Agong tu ialah jawapan sebenarnya. Okey. Saya nak pelajar yang baca yang bagi jawapan. Okey. Siapa ya? Siapa nak bacakan? Lukman. Okey, Lukman baca. Lukman beri jawapan untuk soalan ini untuk 2 markah. Tuntutan dalam memorandum yang dikemukakan Raja-Raja Melayu kepada Suruhanjaya Perlembagaan ialah mencadangkan sebuah persekutuan mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu. Tempoh jawatan Yang di-Pertuan Agong selama 5 tahun. Baik, terima kasih Luqman. Terima kasih kerana masih menonton Sukses SPM 2021. Hari ini kita ulang kaji mata pelajaran Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 berkenaan dengan penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bersama-sama dengan Cikgu Rozana dan juga rakan-rakan saya dari SMK Seremban Jaya 2 Negeri Sembilan. Jadi kita tak nak buang masa, jom kita teruskan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, kita sambung soalan yang untuk soalan struktur iaitu untuk soalan B. Baik. Nyatakan perkara yang terkandung dalam draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kalau perasan saya ada letak merah tu, dalam kotak tu ialah penyataan soalan. Kat mana kita boleh dapat daripada soalan. Kita kena salin balik, kemudian barulah kita tulis jawapan yang betul. Okey, untuk soalan ini memang soalan fakta. Jadi cikgu nak minta Nurin berikan jawapan untuk soalan bahagian soalan struktur untuk soalan B. Silakan Nurin. Okey. Perkara yang terkandung di dalam draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri yang mempunyai kuasa tertentu. Seterusnya, sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu juga diteruskan. Selain itu, raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Yang terakhir ialah sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Baik, terima kasih.
Okey, terima kasih Nurin. Kalau pelajar jawab soalan macam ni memang dapat markah penuh dan sebenarnya dia ada lebih tapi markah maksimum akan diambil daripada markah soalan. Baik. Okey. Seterusnya yang ini ialah soalan kebat. Okey, kita baca soalan kebatnya sahaja. Apakah kepentingan permuafakatan untuk kestabilan negara? Yang ini memang idea pelajar sendiri. Baik. Okey, saya nak minta siapa? Nazirah. Nazirah. Okey, Nazirah boleh beri saya jawapan untuk soalan kebat? Silakan Nazirah. Kepentingan permuafakatan untuk kestabilan negara ialah rakyat dapat hidup sejahtera. Hal ini kerana masyarakat hidup bersepakat dan melaksanakan kegiatan harian bersama-sama. Oleh itu, ia mewujudkan kerjasama dalam masyarakat. Contohnya, masyarakat berganding bahu meningkatkan ekonomi negara. Kesimpulannya, negara akan sentiasa aman dan makmur. Terima kasih Nazirah. Okey, terima kasih Nazirah. Okey, ini ialah contoh menjawab soalan kebat. Ada isi, ada huraian lanjutan, ada contoh, ada kesimpulan. Nanti di hujung untuk tajuk ini saya akan bagi sedikit teknik macam mana nak jawab soalan kalau ada soalan tu berkaitan dengan kepentingan. Baik. Okey. Ini contohlah bagaimana penandaan guru-guru dekat sekolah kan nak bagi markah pelajar berdasarkan ada isi, ada huraian yang saya sebutkan tadi. Okay, biar poin tu banyak cikgu kan, jangan kurang. Ya, jadi kalau dia boleh bagi, bukan dia bagi markah lebih tau, tapi dia memberi keyakinan kepada cikgu yang menanda tu bahawa pelajar ni ada idea yang bernas yang nak dihuraikan. Jadi dapat markah penuh untuk soalan tersebut. Baiklah sebab cikgu. itulah sejarah ni bukan sahaja membaca, tapi kena berfikir dan tahu isu semasa. Baik. Okey, seterusnya yang ini iaitu tajuk yang sangat penting sebab dalam KBSM pun sangat dipentingkan untuk semua calon SPM. Betul. Dan sebenarnya rakyat Malaysia pun kena tahu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu sebab dia asas kepada perlembagaan sekarang. Baik. Okey. Kita tengok ni gambar King House ni ialah tempat upacara menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sekarang ialah Karkosa Seri Negara yang terletak berhampiran Taman Tasik Perdana lah, Kuala Lumpur. Okey, yang ini ialah gambar majlis menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu antara Raja-Raja Melayu dengan British. Yang ini ialah gambar pegawai British yang menandatangani perjanjian bersama Yang di-Pertuan Agong yang pertama, Tuanku Abdul Rahman ibni Tuanku Muhammad. Okey, cikgu nak tanya pelajar, yang di-Pertuan Agong yang pertama ni daripada negeri mana? Saya nak tanya Luqman. Yang di-Pertuan Agong pertama, Tuanku Abdul Rahman ibni Tuanku Muhammad ialah berasal dari Negeri Sembilan. Okey, daripada negeri kita. Daripada negeri negeri kita. Tuanku Abdul Rahman ibni Tuanku Muhammad ialah yang di-Pertuan Agong yang pertama dari negeri Sembilan. Jadi dia akan bergilir-gilir secara 5 tahun dalam kalangan raja-raja Melayu. Baik. Sebenarnya, Tuanku Abdul Rahman ni gambarnya sentiasa dekat dengan rakyat Malaysia. Betul tu. Dengan saya pun ada cikgu. Ya, dengan semua orang rakyat Malaysia. Tadi saya adalah orang bagi sedut raya. Okey, kat mana tu di Nisa? sini. Okey, pada dekat wang kertas kita dapat lihat ini adalah Agong kita yang pertama. Bukan saja di wang yang besar ya, yang RM1 kan, yang RM5 pun ada juga. Ya, semua orang kena tahu. Ini ialah gambar yang di-Pertuan Agong yang pertama. Itu ialah simbol kedaulatan negara. Baik. Okey. Seterusnya ialah intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, iaitu isi kandungan. Ada 5 asas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, yang pertama ialah pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, iaitu yang di-Pertuan Agong dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun. Jadi kadang-kadang kita tengok ada upacara pertabalan yang disiarkan di TV, itu semua sebenarnya kebatlah dan pengetahuan untuk bukan saja pelajar tapi untuk rakyat
Malaysia. Supaya kita ni semua sayang kepada raja kita. Ya. Okey, yang kedua ialah kewarganegaraan. Ada 3 cara kewarganegaraan diberikan, iaitu melalui penguatkuasaan undang-undang, memohon didaftarkan sebagai rakyat dan memohon untuk menukar kewarganegaraan. Okey, yang ketiga ialah kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, PTM. PTM ni sebenarnya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu menjaga keistimewaan orang Melayu sebab mengambil kira orang Melayu sebagai penduduk asal. Namun, kaum lain jangan susah hati sebab hak mereka tetap dijaga. Baik. Sebab tu masyarakat dekat Malaysia ni boleh bersatu padu, hidup harmoni, ya, berbilang betul. kaum. Okey, yang keempat ialah kedudukan agama Islam. Agama Islam sebagai agama persekutuan, walau bagaimanapun, agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Baiklah Cikgu Rozana, tadi Cikgu ada sebutkan betapa pentingnya bahagian Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ni sewaktu KBSM lagi, kalau ikutkan zaman-zaman saya lah KBSM tu. Jadi dia sama penting even walaupun sewaktu di KSSM juga ya Cikgu? Ya, sangat penting sebab dia asas kepada perlembagaan Malaysia pada hari ini. Jadi rakan-rakan, ini adalah topik yang kita perlu ambil perhatian dan kuasai. Ya betul tu. Nanti saya akan bagi teknik macam mana nak ingat intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ni. Baik. Okey, yang kelima ialah kedudukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Okey, sebab tu kadang-kadang kita tengok ada 3 kaum berbeza, Melayu, Cina, India, boleh berbincang bersama-sama guna bahasa Melayu. Okey, yang ini semua pelajar di rumah pun boleh salin. Ini ialah teknik untuk mengingat intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Ini ialah akronim yang isi untuk pelajar jawab soalan. Okey, cikgu bagi yang mudah. Tadi ada 5 kan? So, raja bawa ais. Raja bawa ais. Senang nak ingat. Raja bawa ais. Raja tu apa? Raja tu ialah raja berperlembagaan. Ba tu apa? Bahasa Melayu. Wa tu apa? Kewarganegaraan. A tu apa? Agama Islam. Is tu apa? Istimewa. Istimewa tu hak istimewa. So pelajar boleh hafal akronim ni untuk menjawab soalan kalau keluar pasal intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sebab kadang-kadang hafal fakta banyak kan, sukar kan nak ingat kan. Nanti masuk Dewan Periksaan cikgu tiba-tiba blank. Apa tadi? Sebab banyak sangat nak ingat. Tapi kita boleh ingat guna cara. Sebab tu saya kata sejarah ni tak susah pun, tapi kena cara yang betul untuk belajar. So salah satu membacalah. Macam mana nak membaca? Tengok buku teks tu. Buku teks depan Nisa tu dah lunyai. Itu tandanya dibaca hari-hari. Kalau bersih je, tak bacalah kan? Betul. Dan kita kan ada teknik. Ni salah satu teknik ialah akronim. Betul. Jadi kawan-kawan, kemudahan buku teks yang disediakan tu gunakan sebaik-baiknya untuk ulang kaji dan kuasai mata pelajaran ini. Okey, seterusnya kita boleh ke soalan terus Nisa? Baik, silakan cikgu. Okey. Kita tengok soalan. Soalan objektif. Yang di-Pertuan Agong dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap Okey, A 3 tahun, B 6 tahun, C 10 tahun, D 5 tahun. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Kalau tak kita pilih. Saya rasa, okey, Christina. Silakan Christina, jawapan anda. Okey. Yang di-Pertuan Agong dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap D 5 tahun. 5 tahun. Betul cikgu? Okey, 5 tahun. Tepat sekali. Sebab perasan tak saya ulang banyak kali. So awak pun dengar banyak kali. So sebenarnya sejarah ni kena ulang dan ulang. Jadi soalan objektif ni biasanya kalau pelajar nak skor, dia memang kena buat banyak kali. Kalau dulu masa KBSM, saya memang sediakan 1000 soalan objektif. 1000 cikgu? Ya, 1000. Alamak. 1000 soalan. So, buat ulang-ulang hari-hari. So, memang akan hafal jawapan. So, memang akan tengok soalan dah tahu jawapan. Okey. Seterusnya, soalan objektif. Mengapakah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu menjaga kedudukan istimewa orang Melayu? A. Mengambil kira status orang Melayu sebagai rakyat asal Tanah Melayu. B. Orang Melayu menguasai ekonomi Tanah Melayu. C. Memastikan hak orang Melayu sentiasa terbela.
D. Menjadikan orang Melayu berkuasa penuh dalam pentadbiran. Siapa tahu jawapan soalan ini? Boleh angkat tangan atau kita nak pilih? Okey, Nurin, silakan. Okey, jawapan mengapakah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu menjaga kedudukan istimewa orang Melayu? A. Mengambil kira status orang Melayu sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Betul cikgu jawapannya? Okey, betul. Mengambil kira status orang Melayu sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Ini semua dalam soalan objektif. Dia ialah soalan fakta. Jawapan dia fakta lah. Jawapan dia ada dalam buku teks. Okey, seterusnya kita tengok soalan struktur. Soalan struktur ni pun soalan yang wajib jawab. Macam soalan objektif tadi. Jangan tinggal. Tak boleh tinggal. Ini ialah bahagian Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Sukses SPM 2021. Hari ini kita membincangkan mata pelajaran sejarah. Jadi jom kita teruskan sesi kita. Silakan cikgu. Okey, kita sambung seterusnya untuk soalan struktur yang kedua. Apakah kelebihan yang diperolehi oleh orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu? 4 markah. So macam biasa, penyataan soalan jangan lupa, jangan tinggal. Okey, saya nak murid saya cuba jawab. Kita panggil Vorid. Boleh cikgu? Vorid. Boleh. Silakan Vorid. Apakah kelebihan yang diperolehi oleh orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu? Jawapannya, kelebihan yang diperolehi oleh orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah mendapat hak istimewa. Hak istimewa diberikan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal. Antara hak istimewa yang diberikan kepada orang Melayu ialah beasiswa, allowance dan pendidikan. Terima kasih Vorid. Betul ke Vorid nak jadi pakar bedah ni? Bukan pembaca berita ya? Sedap suaranya. Terima kasih. Okey, tepat sekali jawapannya. Okey, seterusnya ini contohlah pemarkahan yang boleh diberikan. Okey, seterusnya ialah soalan kebat. Tadi saya cakap kebat terbuka kan? Yang ini ialah kebat berfakta. Kebat fakta maksudnya jawapan dia ada kena dalam buku dan masih boleh lagi menerima idea pelajar. Okey, sejauh manakah kedudukan bahasa Melayu diiktiraf oleh negara sehingga ke hari ini? Okey, 4 markah. Macam biasa penyataan soalan kena buat. So pelajar memang kena biasakan bila buat latihan, kena buat macam menjawab soalan periksa. Okey, Syahirfan. Cuba Syahirfan jawab untuk soalan yang C ni. Bahasa Melayu diiktiraf dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Selain itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa komunikasi. Ia juga berperanan sebagai bahasa ilmu. Seterusnya, ia menjadi bahasa perpaduan. Baik, terima kasih Syahirfan. Okey, terima kasih Syahirfan. Okey, cuba tengok ini memang dapat markah penuh. Okey, 4 markah. So kalau tengok cara penulisannya ada penanda wacana dan ayat tersusun. So nak pelajar jawab macam ni memang akan dapat markah penuh. Okey, seterusnya kita tengok soalan esei. Soalan banyaknya markah ni cikgu. Ya, soalan esei ni ialah nadi untuk pelajar dapat A+. So pelajar kena mahir jawab, boleh jawab dan mesti dapat markah penuh. Jadi sebenarnya tak mustahil pun pelajar boleh dapat markah penuh. Okey, contoh yang ini macam biasa ada stimulasi dia. Perkara 5/1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan tiada seorang pun diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Jika dipraktikkan, setiap warga negara bukan sahaja boleh mengurangkan jenayah kejam tetapi melahirkan kasih sayang sesama kita. Petikan daripada Berita Harian 1 Januari 2018. Okey, petikan di atas menjelaskan tentang perkara 5/1 dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan yang ada pada hari ini merupakan hasil pindaan daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Soalan A. Nyatakan isi kandungan draft perlembagaan yang disediakan oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. 4 markah. B. Huraikan intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. 8 markah. 8 markah. C.
pada pendapat anda, apakah kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara? 8 markah. So, berapa markah penuh dia? 20 cikgu. 20 markah. Okey, untuk soalan bahagian esei ni, bahagian B, ada 5 soalan. Pelajar kena jawab 3 soalan. 3 sahaja. 3 soalan, 20 kali 3. 20 60 markah cikgu. 60 markah. Campur dengan soalan yang bahagian A struktur tadi 40 markah. So, kertas 2 ialah 100 markah. Jadi, nak lulus, nak cemerlang, kertas 2 ni pun mesti kena cemerlang lah. Ya. Okey. Kita tengok contoh jawapan. Yang ini soalan A dengan B, biasanya soalan fakta. Ya. So, pelajar boleh macam mana cara nak ingat fakta? Bentuk akronim, peta minda, kena kreatif. Okey. Nyatakan isi kandungan draft perlembagaan yang disediakan oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. So, siapa boleh jawab soalan ni? Angkat tangan. Silakan Borit. Borit boleh jawab, Borit? Boleh cikgu. Nyatakan isi kandungan draft perlembagaan yang disediakan oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Jawapannya, isi kandungan draft perlembagaan yang disediakan oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah pertama, meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Kedua, sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Keempat, diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Dan akhir sekali, kelima, sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Terima kasih Borit. Sukalah dengar Borit punya yang lain pun bagus-bagus Dia juga. memang diklemator sekolah dengan Luqman tu. So memang suara sedap. Ya. Okey, kalau Nisa tengok tadi saya jawapan tadi dalam bentuk penanda wacana, tapi yang ini pertama, kedua, ketiga. Boleh juga. So macam-macam cara janji pelajar tulis dan fakta tu mesti tepatlah. Ya, dan tersusun cikgu ya. Ya. Baik. Okey, Nisa pun dah pandai dah. Bolehlah saya ambil SPM je kawan-kawan. Okey, ini contoh penandaan lah. Okey, seterusnya ialah huraikan intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Cikgu, ini kan 8 markah soalan ni. Jadi, adakah kita perlu tampilkan atau lampirkan 8 isi untuk jawapan esei ini? Ya, 8 isi lah. Kalau lebih lagi bagus. Sebab dia 8 markah. Sebab kita nak markah yang penuh, yang maksimum iaitu 8 markah. Jadi kita ingat kalau jawapan macam ni, macam banyak kan? Apa 8 isi ni? Okey, ingat balik. Apa tadi akronim yang cikgu ajar? Saya ingat cikgu. Okey, apa dia? Raja Bawa Ais. Raja Bawa Ais. Okey, Nisa belajar hari ni pun dah boleh ingat dah. Apatah lagi pelajar yang hari-hari tengok buku. Teks. Okey, Raja Bawa Ais itu ialah kata kuncinya. Maksudnya Raja Bawa Ais. Dah ada 5. Awak tinggal hurai sikit, dapatkan lagi 3 markah, dah dapat markah 8 markah. penuh. Sebab tu saya kata sejarah ni senang, tak susah je. pun. Baik. Cuma kena kreatif dan rajin. Itulah. Okey. So saya nak minta siapa boleh baca jawapan? Siapa boleh berikan jawapan? Kristina laju angkat tangan cikgu. Silakan Kristina. Huraikan intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ialah pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen yang di-Pertuan Agong dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun. Intipati seterusnya ialah kewarganegaraan. Setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas hari akan menjadi warga negara. Selain itu, pemberian kedudukan istimewa kepada orang Melayu. Walau bagaimanapun, hak dan kepentingan sah kaum lain tetap dipelihara. Seterusnya, agama Islam dijadikan sebagai agama persekutuan. Namun, agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Yang terakhir, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Terima kasih, Kristina. Okey, tepat sekali. So, guna kaedah Raja Bawa Ais. Nampak macam 8 markah tu macam alamak buka-buka kertas soalan cikgu dah pening. Bila awak tulis sekejap je boleh dapat markah penuh. Ekstra lagi, cuma dia akan beri markah semaksimum ikut markah
soalan. Baik. Okey, seterusnya. Yang ini soalan esei. Special sikit untuk soalan kebat dia. Pada pendapat anda, apakah kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara? Okey, soalan tu ada kata kunci dia kepentingan. So, cikgu nak bagi satu tips sikit. Kalau ada soalan yang keluar perkataan kepentingan, manfaat, kebaikan, kesan positif, murid-murid boleh guna kaedah super. Super. Super tu apa? So, kata kunci S untuk sejahtera, U untuk unggul, P untuk politik, E ekonomi, R raja. Tak kira apa soalan pun, bila ada kepentingan, boleh guna kaedah ini. So, cuma pelajar kena pandailah sesuaikan sikit dengan soalan. Cuma gunakan kaedah ini. So, macam mana nak jawab guna kaedah ini? So, ini dalam kotak. Ini pelajar boleh buat latihan di rumah. Sementara ada beberapa bulan untuk SPM ni. So, pelajar boleh buat latihan ini untuk memahirkan jawab soalan kebat. Kalau perasan kat sini saya tulis ada isi, huraian lanjutan, contoh, inference. So, tadi kita guna S. S tadi super tadi tu. S ialah sejahtera. So, yang kuning tu ialah menjamin kesejahteraan rakyat. Dekat situ dah dapat satu isi, cikgu. Satu isi. So, kemudian awak hurai. Selepas huraian tu, huraian dia hal ini. Gunakan penanda wacana hal ini. Okey, kemudian oleh itu. Kemudian contohnya. Kesimpulannya. So, dekat sini, sejahtera tu boleh dapat lagi 4 markah. So, 5 markah. 5 markah dekat sini sahaja? Ya. Baik. Tadi ada U, P, E, R. Ada lagi 4 kan? So, pelajar boleh dapat markah yang banyak sebenarnya. Okey, macam mana nak jawab? Okey. Yang ini, tinggal satu tu. Pada pendapat anda, apakah kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara? So, macam biasa, buat pernyataan soalan. Pada pendapat saya, kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara ialah menjamin kesejahteraan rakyat. Sejahtera tadi, S. S. Hal ini kerana rakyat terikat dengan undang-undang. Oleh itu, semua rakyat dapat hidup selesa dengan tenang. Contohnya, rakyat tidak terlibat dengan pergaduhan. Kesimpulannya, rakyat hidup dengan aman dan damai. Yang kedua, unggul. Unggul. Kedua ialah keunggulan hidup rakyat dapat dicapai. Hal ini kerana perlembagaan dapat mengatur kehidupan yang lebih baik. Oleh itu, rakyat dapat menikmati segala kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Contohnya, rakyat bebas beriadah tanpa rasa takut. Kesimpulannya, perlembagaan dapat menjadikan suasana selamat. Kalau ikutkan cikgu kan, kita dah boleh dapat mungkin 10 markah banyak kat cikgu. Kan? Guna kaedah super. So, cikgu bagi contohlah. S dengan U. E apa? P, E, R tu tak guna lagi. So, kalau guna, lagi banyak pelajar boleh jawab. Itu antara kaedah yang boleh membantu untuk jawab soalan kebat. Baiklah. Jadi lepas ni rakan-rakan di rumah janganlah takut-takut nampak soalan kebat. Aduh, menggaru kepala cikgu dalam Dewan Peperiksaan. Jadi cikgu, jom kita teruskan sikit lagi. Boleh ni? Okey. Jadi ini ialah contoh soalan kebat lah. Yang tadi kita guna kaedah super. So tadi tu S, U, P, E, R. Yang P tadi ialah politik. So politik apa? Politik yang stabil. E, ekonomi yang meningkat. R, raja ataupun kekuasaan raja diperkukuhkan. So, kita tengok balik soalan, kita kaitkan dengan soalan, tapi kata kunci yang utama tu kita dah dapat markah. Baiklah, kita boleh gunakan akronim ini sebagai pencetus idea untuk adik-adik jawab soalan SPM nanti. Baiklah cikgu, sebenarnya kita telah tiba di penghujung sesi kita. Saya begitu fokus dengan topik kita pada hari ini, jadi saya nak minta Cikgu Rozana untuk kongsikan dengan kita rumusan dan mungkin sedikit tips untuk rakan-rakan calon SPM 2021. Silakan cikgu. Okey, untuk mendapat markah yang baik dan keputusan yang cemerlang dalam sejarah, pelajar mesti menguasai fakta, menguasai kebat. Macam mana menguasai fakta? Mesti baca buku dan mesti kreatif untuk cara mengingat fakta. Kebat mesti rajin menulis
dan mesti tahu isu semasa. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Rozana dan juga rakan-rakan saya dari SMK Seremban Jaya 2 Negeri 9. Terima kasih kepada semua yang menonton Sukses SPM 2021. Sekiranya anda terlepas episod ini, buka-buka TV dah nak habis cikgu, tak mengapa, boleh ulang tonton di saluran YouTube Didik TV KPM. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih kepada semua yang menonton. Saya akan jumpa anda di episod akan datang. Jangan lupa teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye. Bye semua. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Fairuz binti Muhammad Fauzan, ibu kepada Ahmad Hanif bin Abdul Razak. Saya mendoakan Ahmad Hanif dan rakan-rakan serta semua calon sijil pelajaran Malaysia 2021 mendapat keputusan yang cemerlangnya dalam peperiksaan. Saya juga mendoakan semua calon SPM agar terus berusaha bersungguh-sungguh, terus cekal dan tabah menempuh segala dugaan. Berpeganglah pada peribahasa Melayu. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Ayo, saya Turai Palen, Ex-Ranganaden, Bapa Kepala Pahitra, Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban Jaya 2. Ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM yang akan datang. Biarpun menunggu akhirnya SPM yang dinantikan akan menjelang jua. Vaksin SPM ialah kelatihan berterusan yang pasti akan membawa kejayaan luar biasa. Kita mesti menang dalam perjuangan ini. Sekian, terima kasih.